السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, bulan pertama Muharram 1445 Hijrah. Hadirin sekalian, menyambung perbahasan kita pada pertemuan bulan lalu berkaitan dengan hadis-hadis kejadian dan peristiwa besar hari kiamat. Kita telah membaca berkenaan dengan muqaddimah kepada peristiwa besar yang pertama, atau kita sifatkan sebagai tanda besar yang pertama, yaitu Umranu Baitul Maqdis, yaitu kemakmuran Baitul Maqdis. Dan apa yang kita syarahkan adalah berdasarkan beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini berkenaan dengan kronologi peristiwa-peristiwa besar yang utama yang berlaku pada waktu yang amat hampir sebelum berlakunya hari kiamat. Nabi SAW memulakan hadis ini dengan perkataan Umranu Baitul Maqdis, yaitu kemakmuran Baitul Maqdis, sebelum Nabi menyatakan beberapa tanda yang lain, seperti kehancuran kota Madinah, peperangan besar, pembukaan Konstantinopel, keluarnya Dajjal. Nabi memulakan peristiwa ini, susunan sebutan peristiwa ini, dengan kemakmuran Baitul Maqdis. Sebab itu kita lihat isu berkaitan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa akan sentiasa menjadi isu utama umat Islam. Walaupun pada hari ini kita lihat hampir seluruh dunia, terutamanya tidak terkecuali dunia umat Islam, bersaing dalam istilah ekonomi dan kemajuan. Namun isu berkaitan Baitul Maqdis dan Al-Aqsa itu akan sentiasa menjadi isu utama bagi umat Islam, kerana dia berkait dengan peristiwa besar yang pertama menjelang hari kiamat. Berkenaan dengan Baitul Maqdis ini, apabila disebutkan kemakmuran Baitul Maqdis, di sana ada beberapa hadis lain yang menyokong maksud kejadian ini, di mana Nabi beberapa kali menyatakan tentang janjinya akan berlakunya Fathu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis ataupun pembukaan Baitul Maqdis. Walaupun ada yang menyatakan bahawa Baitul Maqdis telah pun dibuka pertama kalinya di zaman Umar menjadi khalifah, atau lebih tepat pada tahun 16 Hijrah. Tetapi ada maksud yang mana Nabi nyatakan itu adalah peristiwanya yang berlaku pada akhir zaman ini. Demikian dengan pembukaan itu, dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, Nabi juga berkata kepada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Hiwalah
di mana Nabi menyatakan sebuah isyarat kepada beliau, idza ra'aital khilafah nazalat fil ardil muqaddasah, apabila kamu melihat terbinanya kekhalifahan di atas bumi Baitul Maqdis. Maknanya Nabi ada beri isyarat kepada kita bahawa akan terbinanya sebuah kekhalifahan umat Islam di atas kota Baitul Maqdis. Ya. Dia dunia umat Islam ni tuan-tuan, dia peranglah macam mana pun dunia dalam negara dia dengan isu politik dia. Tapi dia tidak akan boleh mencapai satu situasi yang berlaku di Baitul Maqdis. Nabi ada beri isyarat akan terbinanya sebuah kekhalifahan di atas kota tersebut. Dan Nabi juga menyatakan apabila engkau melihat kejadian itu, ketahuilah bahawa faqad danat az-zalazil wal balabil wa umurun 'idham. Nabi kata, bila kamu melihat terbinanya kekhalifahan di atas kota Baitul Maqdis, maka Nabi kata waktu itu terlalu dekat dengan peristiwa gempa, kesengsaraan dan juga peristiwa-peristiwa besar, kata Nabi. Baik, jadi Nabi ada isyaratkan tentang kemenangan umat di atas kota Baitul Maqdis ini dengan sifat terbinanya sebuah kekhalifahan di atas kota tersebut. Dan bila kita berbicara tentang kekhalifahan di atas kota Baitul Maqdis, ini adalah situasi yang tidak pernah berlaku sepanjang 1400 tahun Islam bermula di zaman Rasulullah. Walaupun sejarah Baitul Maqdis ini mencatatkan beberapa kali pembukaan di tangan umat Islam, namun tidak pernah sekali kota itu dijadikan sebagai pusat kekhalifahan. Sebab tu yang kita biasa dengar Khulafa Ar-Rashidin di Madinah, Bani Umayyah di Damaskus, Bani Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Mesir, Ayyubiyah di Mesir, Mamalik di Mesir, Uthmaniyah di Istanbul. Dan selepas 1924 kita tidak melihat adanya sebuah kekhalifahan umat Islam, melainkan wilayah-wilayah bangsa di kalangan umat Islam ini membina nation state-nya sendiri sehingga ke hari ini. Itu tak pernah berlaku. Jadi inilah yang akan kita nantikan dan akan menjadi satu peristiwa besar bagi umat Islam. Dan ketahuilah, jika kita dipanjangkan umur dan melihat kepada peristiwa itu, maka tuan-tuan ketahuilah kita sudah berada pada peristiwa pertama daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Pada kuliah yang lalu saya telah sampaikan kepada tuan-tuan sebuah hadis yang Nabi berbicara bagaimana berlaku kemakmuran Baitul Maqdis itu, bagaimana berlaku kemenangan umat di kota Baitul Maqdis. Ya, dan saya yakin tuan-tuan tidak ingat hadisnya. Dia pengajian masjid ni beginilah tuan-tuan. Ya, macam tu je lah boleh cerita. Tapi saya nak cerita balik tu, saya rasa macam tidak, mungkin sedikit membuang masa lah apabila saya dah cerita pada pertemuan yang lalu tuan-tuan. Ya. Sebuah hadis riwayat Al-Hakim yang Nabi ceritakan bagaimana keadaan penduduk di bumi Syam, baik Palestin hari ini, baik Syria, Lebanon, hancur lah. Tinggal Jordan lah, satu negara yang bertahan stabil hingga ke hari ini. Nabi dah cerita dah tentang keadaan umat di Syam pada akhir zaman. Dan Nabi cerita bagaimana Baitul Maqdis ini akhirnya dibebaskan dan berdirinya sebuah khilafah di atas kota itu. Tuan-tuan harus ingat bahawa hadis-hadis seperti ini dia akan berkait dengan logik geopolitik semasa. Sebab itu tuan-tuan akan lihat hampir mustahil berlaku pembebasan Baitul Maqdis dalam keadaan wilayah di bumi Syam yang lain, seperti di Palestin, tanah Palestin yang lain, atau di Syria itu masih berlaku ketidakstabilan keadaan kemanusiaan mereka. That's why dalam hadis tersebut Nabi sebut pembebasan itu adalah pembebasan bumi Syam keseluruhannya.
termasuk Palestin, termasuk Syria, termasuklah Baitul Maqdis. Hingga Nabi menyifatkan fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum. Allah mengembalikan nikmat keamanan dan kesatuan umat Islam, yakni di bumi Syam, dan mereka kekal dalam keadaan nikmat itu hatta yakhrujad dajjal, sehinggalah keluarnya ad-dajjal, kata Nabi. Baik, maknanya tuan-tuan, seluruh pihak yang zalim berada di bumi Syam akan tewas dalam peperangan itu, termasuk Israel yang ada pada hari ini. Lalu pihak mana yang menang? Nabi juga telah nyatakan dalam hadis tersebut, tuan-tuan. Siapa dia? Ya, fayab'atsullahu rajulan min ahli baiti. Dalam peperangan itu Allah bangkitkan seorang lelaki daripada ahli keturunanku, kata Nabi. Itulah pemimpin yang akan bangkit, membawa tenteranya yang Nabi sebut isna asyara alfan in qallu wa khamsata asyara alfan in kasuru, kata Nabi. Antara 12,000 hingga 15,000 orang tentera, ala salasi rayatin. Mereka ini keluar berperang untuk pembebasan Baitul Maqdis dengan membawa 3 panji bendera, mungkin 3 negara lah pada zaman ini, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, saya konsisten dengan pendapat saya bahawa hadis seperti ini, dia mesti datang kekuatan ketenteraan itu daripada sebuah negara umat Islam yang sah berdaulat. Ya, kalau kefahaman ini salah, itu yang menjadikan orang pergi berjihad tak tentu pasal. Balik kena tangkap. Ya. Sebab apa? Sebab dia sentiasa memikirkan bahawa angkatan-angkatan ini keluar daripada angkatan-angkatan underground yang ditubuhkan oleh sebahagian umat Islam yang tidak diketahui latar belakang, terutamanya latar belakang pembekal persenjataan mereka ini. Sebab itu kita kena tolak ke tepi pandangan-pandangan itu. Jihad yang benar akan datang daripada sebuah wilayah atau negara umat Islam yang sah berdaulat. Itu syarat dia. Sebab itu tuan-tuan, Allah tak pernah fardukan jihad kepada Nabi dan para sahabat selama mana belum tertubuhnya sebuah wilayah bagi Nabi dan para sahabat. Ya, pada konteks cerita zaman Nabi, kefarduan jihad hanya Allah fardukan setelah Nabi dan umat Islam mempunyai sebuah daulah atau wilayah yang sah. Wilayah apa tuan-tuan? Madinah. Sebab itu bila muncul ISIS, ramai orang pergi ikut ISIS, orang Islam. Dia tak tahu latar belakang dia siapa, negara dia mana, tanah dia mana, kerajaan itu dibina macam mana. Tapi dengar dengan hanya slogan. Sebab itu kita, masalah kita ni slogan. Dan umat Islam ni banyak dia melihat kepada slogan, dia tanpa berfikir panjang. Slogan ni boleh diterima, kita terima lah, dia tak fikir panjang. Jadi dia pergi ikut, dia tak tahu latar belakangnya macam mana. Sebab tu hadirin sekalian, baik saleh pemimpin itu, baik zalim pemimpin itu, ya, jihad yang sah, jihad yang diterima oleh Allah hanya datang dari sebuah negara atau keizinan pemerintah umat Islam yang sah. Contohnya tuan-tuan, kita warga negara Malaysia, kita nak pergi satu negara, nak tolong umat Islam di sana dengan persenjataan, wajib kita untuk mendapatkan permission daripada kerajaan kita. Itu syarat dia. Tak pernah ada sahabat yang pergi berjihad without permission daripada Rasulullah, tak pernah. Ada kisah sahabat yang nak pergi sebuah peperangan, rombongan angkatan tentera Nabi itu dah bergerak dah pun. Dia lambat terima maklumat, tapi dia semangat dengan peperangan. Dia tak pergi ambil pedang, dia senjata dia terus buru angkatan tu, tak. Sahabat ni buat apa? Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, minta izin kebenaran.
Dah lewat. Angkatan tu dah cukup. Maybe Nabi nak perlukan 20 orang, 200 orang saja. Dia dah cukup. Dia nak pergi juga. Dah lewat. Itu yang Nabi tanya dia, kamu ada mak ayah tak di rumah? Ada apa dia kata? Dalam situasi ini Nabi nak bagi tahu, kamu berbakti kepada ibu ayah kamu lebih afdal daripada kamu pergi buru angkatan jihad yang dah sempurna tu. Tapi kalau ada seruan lain pada waktu itu, anggotanya belum mencukupi, kamu afdal untuk kamu pergi bersama ketika mana kamu ingin meletakkan diri kamu dalam jihad tersebut. Ini hukum dia tuan-tuan yang kita sebagai umat Islam kita kena jelas. Okey? Baik. Mungkin kita akan cakap, kalau saya tak tolong nak dapat izin pemerintah, pemerintah kita pun tak hantar-hantar pasukan. Tuan-tuan, bab geopolitik ini kita bukan boleh hukum judge di kedai kopi. Kan kita tengok ni tengah berperang ni di kawasan Jenin, di satu kawasan penempatan Muslim Palestin di kawasan tebing barat West Bank. Dah berapa minggu dah ni? Dah masuk minggu kedua. Ya, Israel keluarkan IDF dengan skala perang yang betul. Menteri Keselamatan Israel, seorang ultra Yahudi, Itamar Ben-Gvir, memberikan hak kepada setiap rakyat Israel memiliki senjata dan mereka berhak menembak mana-mana warga Palestin yang mereka rasa mendatangkan ancaman, termasuk kanak-kanak. Tuan-tuan, ada tak negara Islam yang datang tolong dengan ketenteraan? Setakat hari ini satu pun tak ada. Border neighbor Jordan pun belum hantar, walaupun beberapa ahli parlimen dia mendesak supaya Raja Abdullah II hantar ke tentera dia masuk ke bandar Al-Quds, sebab mereka tahu kalau bandar Jenin itu jatuh kepada Israel, itu adalah merupakan the last benteng terakhir bagi umat Islam Palestin bagi nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Tapi sampai sekarang belum lagi. Ya. Kenapa kita tak boleh judge benda ni di kedai kopi itu kan? Itu jawapan dia. Ya. Itu bukan tanggungjawab kita untuk memutuskan keputusan. Sampai masa yang ditetapkan, insya-Allah datanglah pertolongan Allah Ta'ala. Dan pertolongan Allah Ta'ala ini akan datang melalui hamba-hambanya, terutamanya pemimpin yang saleh, pemimpin yang diberi petunjuk, pemimpin yang Allah beri mereka hidayah, kekuatan untuk melakukan sesuatu yang akan memberi impak kebaikan yang besar kepada umat Islam, termasuk dalam segi benda-benda yang melibatkan ketenteraan seperti yang saya bicarakan itu. Baik tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian. Jadi pembebasan bumi Syam dan Baitul Maqdis ini dicetuskan oleh seorang pemimpin, rajulan min ahli baiti, daripada lelaki daripada ahli keturunanku, tuan-tuan. Dan sudah pastilah ia adalah keturunan Nabi yang mempunyai daulah atau negara yang berdaulat. Dan sebab itu saya katakan pada pertemuan yang lalu, sama ada tuan-tuan nak menganggap perkara ini sekadar kebetulan ataupun tidak, satu-satunya ahli keluarga Nabi yang mempunyai kerajaan Islam yang sah di tanah Arab adalah Jordan, dan negara itu adalah satu-satunya negara tunggal yang kekal stable di bumi Syam dan menjadi rumah untuk warga Palestin dan Syria menempatkan diri mereka bagi survival hidup mereka. Ini kebetulan yang tuan-tuan nak rasa kebetulan ataupun inilah kehendak yang Allah telah aturkan. Sebab dalam hadis yang saya sebutkan pada kuliah yang lalu, ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim daripada Ali bin Abi Talib itu, tuan-tuan, Allah beri kemenangan kepada angkatan ahli keluarga Nabi ini sehingga Nabi sebut summa yazharul hashimi, lalu Allah zahirkan al-hashimi. Rata-rata para ulama menafsirkan al-hashimi ini adalah khalifah yang akan menguasai bangsa Arab dari keturunan Nabi, yang akan memimpin umat Islam berpusat di Baitul Maqdis, khalifah. Dan beliau inilah yang sering disebutkan dalam masyarakat sebagai Al-Mahdi. Okey, tuan-tuan, tajuk ni seronok kan?
2 hari lepas ada orang tag kat saya bagi satu video. Ustaz boleh ulas? Tuan-tuan tahu video siapa? Saya nak ulas pun takut. Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah. Ini bukan nama kecil tuan-tuan, nama besar. Ya, pernah datang di masjid tuan-tuan. Saya pun datang masa beliau datang. Ingat tak tuan-tuan, ingat tak masa tu beliau nak pergi umrah apa lepas tu kan? Sebab Ustaz Badli Shah ada buat satu video baru ni, dia disebut tentang tarikh kemunculan Al-Mahdi. Tuan-tuan cari dekat TikTok ada lah tu, tuan-tuan main TikTok mesti jumpa kan? Kan? Tak apalah, nanti dululah. Benda tu nanti dulu. Ada banyak lagi perkara penting yang masa pun amat menjemurui kita sebenarnya untuk saya ulas tentang benda ni. Tapi saya nak bagi tahu pembebasan Baitul Maqdis dan bumi Syam yang berpunca daripada sebuah peperangan yang saya ceritakan hadisnya pada bulan yang lalu, yang saya sebut tadi. Itu dicetuskan oleh seorang ahli keluarga Nabi, dan hasil dari peperangan itu akan memunculkan seorang lelaki dari keluarga Nabi yang akan menjadi khalifah pada umat Islam. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan berakhir dunia ini, yakni kiamat, sehinggalah bangsa Arab keseluruhannya akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada ahli keluargaku, kata Nabi. Al-Mahdi lah tu. Sebab tuan-tuan, Al-Mahdi ni tuan-tuan tahu makna dia kan? Yang mendapat petunjuk. Dia sifat, dia bukan nama. Dia sifat seseorang pemimpin. Dia bukan nama, namanya lain. Tapi sifat dia adalah orang yang mendapat petunjuk dalam hidup, khususnya dalam kepimpinan dia ke atas umat Islam. Baik, tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian. Beliau juga Nabi SAW sifatkan sebagai pemimpin yang Allah bukakan khazanah dunia ini seluas-luasnya. Dan dialah tuan-tuan pemimpin pertama daripada darah keturunan Nabi yang menjadi khalifah umat Islam. Tak pernah tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak, dalam 1400 tahun sejarah umat Islam ni, tak seorang pun darah keturunan Nabi yang pernah jadi khalifah. Tak ada. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ali keluarga Nabi, bukan darah Nabi. Ali sepupu Nabi. Darah Nabi bermula Hasan Husin anak Ali, kerana lahir daripada Fatimah. Hasan Husin tak pernah jadi khalifah. Hasan pernah, tapi tidak ada iktiraf secara rasmi, kerana Hasan hanya memegang tampuk pemerintahan seketika 6 bulan, what we call now sebagai interim, selepas kematian ayah dia Ali. Ya, sementara saja. Sebab selepas 6 bulan Al-Hasan menyerahkan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sekutu ayah dia. Dari sepolitik para sahabat, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu bahawa Ali dan Muawiyah pernah berseteru. Bukan kecil punya seteru, tuan-tuan. Ali datang dari Kufah bawa 100,000 tentera, Muawiyah daripada Damsyik bawa 70,000 tentera. Bertempur mereka dalam peperangan Siffin, kematian umat Islam anggaran hampir 30,000. Tuan-tuan, berakhir dengan suatu perjanjian penamatan perang, namun Muawiyah tetap tidak mengiktiraf Ali sebagai khalifah. Walaupun selepas itu boleh dikatakan tidak ada lagi pertembungan, persenjataan antara Ali dan Muawiyah. Seteru ni tuan-tuan, masa tu. Mana ada orang kita bergaduh politik sampai macam ni, tak ada. Paling kuat pun maki dalam ceramah saja. Mujur Jais ingatkan dalam khutbah baru ni, tuan-tuan. Itu pun kalau nak ambil iktibar lah, kan. 70,000 Muawiyah, 100,000 Ali, hampir 30,000 meninggal. Ali wafat, dibunuh. Muawiyah survive. Muawiyah pun ada cubaan bunuh. Cedera tapi tak meninggal. Bila Ali wafat di Kufah, penduduk Kufah lantik serta-merta Al-Hasan sebagai khalifah. Al-Hasan tadbir sementara umat Islam 6 bulan. Lepas tu dia serahkan jawatan itu kepada seteru ayah dia, Muawiyah. Dan Muawiyah menjadi khalifah umat Islam selama 19 tahun hingga wafat pada bulan Rejab tahun ke-60 Hijrah. Dia sepolitik, tuan-tuan. Kan?
Sebab itu penyokong Ali, penyokong Hasan yang anti pada Muawiyah pada masa tu tak boleh nak cakap apa apabila pemimpin utama mereka menyerahkan jawatan kepada seteru mereka. Belajarlah daripada sejarah. Baik, tolak tepi dulu. Tapi selepas tu saya nak bagi tahu, tak ada keturunan Nabi yang pernah jadi khalifah, tak ada. Selepas tu. Sebab selepas itu kerajaan Bani Umayyah bukan keturunan Nabi, Bani Umayyah. Masuk kepada Abbasiyah, Bani Hashim, tapi Abbasiyah keturunan Abbas, tak lalu Nabi SAW. Kemudian turun kepada Mamalik, kemudian sebelum tu ada Ayyubiyah, mereka ni bukan bangsa Arab. Osmaniyah, bangsa Turk, bukan bangsa Arab. Habis. Sampai sekarang tuan-tuan tak ada. Usaha ini pernah dilakukan pada tanggal 10 Jun 1916 oleh Syarif Husin Ibn Ali Al-Hasani Al-Quraisy. Ini keturunan Nabi, yang dulu merupakan pemerintah semenanjung tanah Arab. Masa tu dia jadi pemerintah duduk di bawah Utsmaniyah, tapi dia buat satu gerakan dipanggil Revolusi Arab untuk menabalkan diri dia sebagai Malikul Arab, Raja Arab, King of Arabs. Dia nak jadi khalifah lah, tapi dia gagal. Dia ditipu oleh British pada waktu itu, dan tanah semenanjung tanah Arab pun terlepas. Akhirnya British beri semenanjung tanah Arab, digabungkan dengan tanah besar Saudi menjadi Kingdom Saudi Arabia dan diserahkan kepada keluarga Saud. Lalu terbentuklah Saudi Arabia yang ada pada hari ini. Dan keturunan tersebut akhirnya menjadi raja di wilayah yang bernama Jordan pada hari ini. Baik tuan-tuan, sifat Al-Mahdi, banyak lagi sifat dia, tapi saya sebut tadi latar belakang gambarannya. Beliau muncul daripada sebuah peperangan dan beliau datang daripada sebuah pemerintahan daulah negara umat Islam yang sah berdaulat. Okey tuan-tuan, dan beliau juga adalah pemimpin yang Allah buka seluas-luasnya khazanah bumi. Antaranya tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Abi Nadrah qal, kata Abu Nadrah, kunna inda Jabir ibni Abdullah, kami ni dulu pernah duduk bersama dengan seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Kata Jabir ni famous lah tuan-tuan, sahabat. Yushiku ahlul Iraq alla yujba ilaihim qafizun wala dirhamun. Kata Jabir bin Abdullah, suatu masa nanti penduduk Iraq akan disekat daripada menerima qafiz dan dirham mereka. Qafiz ni dia punya unit metrik sukatan dia waktu itu, sukatan perniagaan dia panggil qafiz. Dirham mata wang dia. Jadi isyarat dia, Jabir nak bagi tahu penduduk Iraq nanti satu masa akan mengalami satu kejatuhan ekonomi yang terlalu dahsyat. Tuan-tuan tengok berlaku ke tidak dah? Apa jadi Iraq pada hari ini sejak perang dia dengan US pada tahun 2003? Habis. Sampai sekarang tak bangkit balik. Walaupun orang jangka Iraq akan jadi macam Kuwait, tak jadi tuan-tuan. Saya simpan lagi tu 10,000 dinar Iraq kat rumah tu. Harapnya naiklah jadi 1 dinar 10 ringgit. Kurang-kurang jadi 100,000. Tak, duduk lagi lah dalam lemari tu, tak jadi apa. Iraq. Qulna, kami tanya. Ya. Tentu saya kenal orang Iraq ni banyak. Masa saya kerja dengan satu company konsultan dalam oil and gas. Main-main tuan-tuan, sebelum ceramah kerja oil and gas. Kan? Kerja saya ulang-alik Kijal dulu, Terengganu. Ya. Jadi kenal lah dengan orang Iraq ni, terutamanya kita punya customer ni banyak daripada Exxon Mobil Iraq. Jadi saya kenal orang Iraq banyak lah. Dia bagi saya duit ni banyak, pemurah betul. Tapi Syiah belaka. US ni dia tak ambil orang sunnah kerja di Iraq ni, dia ambil orang Syiah belaka. Mungkin salah satu faktornya adalah kerana majoriti dia Syiah.
di Iraq ni. Ya. Tapi dia Syiah dia lah, dia lahir-lahir dia Syiah macam tu. Dia tak ada, dia bukan macam Syiah gerakan di apa ni, Syiah ni dia atas-atas dia saja yang terlibat dengan gerakan ni, macam Imamiyah di Iran, macam Ali Sistani apa semua dulu yang kerjasama dengan US dulu. Tapi rakyat dia dah lahir-lahir dia Syiah, dia tak ada apa kan. Dia tanya dengan saya kiblat kan, kiblat. Dia saya wala kiblat kan. Dia boleh tanya Kaabah wala Karbala. Dia boleh tanya tu Kaabah ke Karbala. Kaabah lah, mana pula kiblat Karbala. Aku Karbala, dia kata. Karbala lantak kau. Aku tunjuk Kaabah. Lepas tu dia ikut. Dia punya solat masa tu, saya pun tak berapa kenal sangat Syiah ni, tapi dia punya solat banyak rakaat dia. Saya kata kau solat apa banyak kan? Kata kalau aku ni Zuhur Asar masa tu kan, ada kursus kan, dua-dua je. Dia kata dah aku jamak aku subuh sampai isyak sekali, sekali jalan. Ui, luar biasa kan. Tapi jadi rapat lah tuan-tuan, jadi rapat. Itu kan. Habislah, alhamdulillah lah. Lepas tu kontrak pun tamat apa semua. Saya pun nak balik kepada janji asal saya lah kan. Belajar agama ni nak mengajar, akhirnya saya mengajar balik lah. Itulah cerita dia. Ni cerita Iraq lah tuan-tuan, cerita Iraq. Baik. Para tabi'in ini tanya kepada Jabir, siapa punya kerja yang penduduk Iraq jadi macam tu? Ya, min aina dak? Daripada pihak mana yang Iraq jadi macam tu? Qala, kata Nabi, min qibalil ajam. Okey. Disebabkan oleh orang ajam. Siapa pula orang ajam ni tuan-tuan? Kita kenal satu bagan ajam. Takkan orang bagan ajam terlibat dalam hadis? Tak logik. Ajam ni satu kaum yang Arab zaman Nabi tak kenal. Okey, Arab adalah satu kaum yang Arab zaman Nabi tak kenal. Contohnya orang Melayu. Ajam lah. Sebab tak ada sahabat pernah kenal orang Melayu. Tak pernah kenal. Bangsa yang Arab kenal, tuan-tuan, Quraisy kenal, pertama Habsyi. Habsyi ni sekarang African. Ada sahabat pun Bilal, Najasyi, Raja Najasyi tu African lah. Because dulu Central of Africa itu dia punya pusat dia adalah Habsyah, Ethiopia. Dia merupakan kolonial jajahan Rom Byzantine yang berpusat di Istanbul. Kan? Raja lantikan Rom Byzantine pada zaman Nabi adalah Najasyi yang masuk Islam tu. Tuan-tuan pernah dengar Abrahah kan? Abrahah tu dia adalah orang Habsyi sebenarnya, orang Ethiopia. Dia adalah general yang dihantar oleh raja di sana untuk jajah takluk Yaman. Itu asal dia cerita dia. Okey, bangsa pertama Habsyi, Arab kenal. Hari ini jadi African. Kedua yang Arab kenal Farsi. Orang yang tinggal di Iraq, di Iran pada waktu itu. Nama Iraq, Iran itu tak ada lah waktu itu. Iraq dulu pun dia bukan Iraq. Sekarang dia punya sempadan geografi dia. Okey, tapi mereka ni Farsi. Sahabat paling famous Salman Al-Farisi. Okey. Farsi ini antaranya adalah Zulkarnain lah yang Allah cerita dalam Quran itu, because bila kita teliti balik, Zulkarnain dalam sejarah adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great orang Farsi yang menumbangkan kerajaan Babylon pada sekitar tahun 400 sebelum Masihi, yang menyelamatkan Ahlul Kitab Bani Israel daripada diperhambakan oleh Babylon, dan orang yang bertanggungjawab, pemimpin yang bertanggungjawab menghantar kembali Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan refer ayat kelima surah Al-Isra. Farsi, Arab kenal. Jadi mereka bukan ajam. Mana lagi bangsa yang Arab kenal, tuan-tuan? Selain itu, Rom. Di mana Rom? Eropah Timur. Bila kita cerita Rom di zaman Nabi, kita tak bincang tentang Rom Barat. Sebab Rom Barat tak ada dalam landscape politik Nabi. Because Rom Barat itu telah hancur lebur duduk dalam zaman gelap mereka kerana mereka kalah perang Battle of Frigidus, ya, Frigid River. Itu pertembungan antara Rom Timur dan Rom Barat, tuan-tuan. Pertembungan Rom Timur dan Rom Barat dipanggil sebagai Battle of Frigid River. Sekitar 100 tahun lebih sebelum Nabi lahir.
Kesan dia, Rom Timur menang dan jadi satu empire yang kuat, Rom Barat jatuh tenggelam, duduk dalam dark ages, zaman gelap. Saya pun tak tahu tuan-tuan apa teknologi yang dia orang ada pada masa tu sampai perang itu menjadikan Eropah Barat hancur sehancur-hancurnya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan underrated orang-orang dahulu ni, sebab kita kena ingat di zaman Nabi SAW Rom tu dah ada meriam. Okey, orang Arab tak pandai pakai meriam waktu tu, Rom Timur dah ada. Okey, jadi kita pun tak boleh underrated lah dia orang punya kemampuan. Sebab tuan-tuan kena fikir balik, kita dengan Nabi Adam dah 7,000 tahun, belum, hampir 6,700 ke 6,900 tahun tempoh sejarah manusia daripada Adam sampai kita. Tapi kalau tuan-tuan persoalkan mana datang 600,000 tahun zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam, itu kita bincang yang lain. Okey, tapi kita dengan Nabi Adam hanya nak mencapai 7,000 tahun. Tuan-tuan fikir logik, takkanlah kita 200 tahun kebelakangan ini sahaja manusia ni baru berevolusi dengan teknologi. Ribuan tahun dulu tuan-tuan, takkan manusia tak berevolusi dengan teknologi. Zulkarnain buat tembok tu macam mana tuan-tuan, susun besi setara tingginya 2 puncak gunung di kiri dan kanan seperti Allah detail dalam surah Al-Kahfi. Dia bina pakai apa? Boleh tuan-tuan boleh fikir logik kan? Tuan-tuan, Rom Barat dihancur lebur pada waktu itu, Rom Timur jadi satu empire kuat. Maharaja jadi zaman Nabi Heraklius, hampir bertembung dengan Nabi dengan kekuatan 6 kali ganda bala tenteranya daripada kekuatan tentera sahabat dalam satu perang dipanggil perang Tabuk. Tapi Maharaja Heraklius tak nak berperang sebab dia akui kerasulan Nabi dan dia tak yakin dia boleh menang menentang tentera yang dipimpin oleh seorang utusan Allah. Itu Rom Timur, pusatnya di Istanbul. Rom Barat tak ada dalam radar, zaman gelap tuan-tuan. Okey, Rom Barat ni dia muncul balik bila dua bangsa jajah dia, Anglo-Saxon dan Viking. Sebab tu kalau tuan-tuan baca balik sejarah, contohnya kerajaan England, raja dia bukan orang asal situ. Raja dia pernah daripada bangsa Anglo-Saxon. The last Raja England daripada Anglo-Saxon pada tahun 1066, Raja Harold yang kedua, atau nama penuhnya adalah Harold Godwinson. Itu Raja England daripada suku Anglo-Saxon. Dia kalah, dia hilang takhta apabila tentera dia kalah dengan tentera William I, moyang Elizabeth ni. William the Conqueror, cucu kepada Rollo yang tuan-tuan jumpa watak dia dalam The Last Kingdom dia kat Netflix tu. Dia William I lah. So yang ada sekarang ni keturunan William I lah. Dia orang ni bangsa Viking daripada suku Normandy. Dia bukan orang asal situ. Bangsa ini yang jadi bangsa perosak dan penjajah zaman moden ni, dia orang ni yang keluarkan Eropah Barat daripada zaman gelap pada waktu ketika early Middle Ages tu. Ni sejarah lah tuan-tuan. Saya refer sejarah ni, belum cerita pada tuan-tuan ni. Kita tak mau sembang kosong. Ya. Jadi kita itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, Rom Barat tak kenal. Rom Timur itu yang dikenal oleh Nabi. Okey, tuan-tuan nak tengok orang Rom asal, apa yang dikatakan oleh Rom itu, tuan-tuan tengok orang Rom Eropah Barat, Eropah Timur, tuan-tuan tengok orang Itali, orang-orang Rom yang berambut hitam, itu orang Rom. Masalah sekarang ni tuan-tuan tengok rambut perang apa semua tu, no. Mereka itu bukan berbangsa Rom. Okey? Mereka itu orang ajam yang dimaksudkan dalam hadis ini, sebab zaman Nabi dan para sahabat tak pernah kenal bangsa itu. Sebab bangsa itu tak pernah sampai ke tanah Arab. Nabi hanya kenal Eropah, orang Rom Timur, Rom, Eropah Barat waktu itu. Yang Allah sebut dalam Quran ada surah Rom, yang Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan. Kesinambungan kerajaan Rom Timur pada hari ini Vladimir Putin lah, Rusia lah. Sebab dia ada sejarah yang panjang bagaimana mereka tumbang kepada Utsmaniyah di Istanbul, kemudian mereka meneruskan legasi kerajaan mereka itu sampailah mereka bawa ke Moskowi ataupun sekarang dipanggil sebagai Moskow, dengan beridentitikan
agama yang sama, iaitu Gereja Ortodoks Timur. Bangsa lain Arab tak kenal, termasuk China. Dah ada tak zaman tu? Ada, tapi tak sampai sebab geografi dia jauh, tuan-tuan. Hatta tuan-tuan orang Turk, tuan-tuan pernah dengar orang Turk? Salah satu etnik dia yang pernah membantai umat Islam adalah Tatar. Pimpinan Hulagu Khan, anak saudara kepada Genghis Khan itu pun para sahabat tak pernah jumpa. Sebahagiannya di zaman Nabi akan bangsa itu, sebab dia sampai ke tanah Arab hanya selepas beberapa ratus tahun selepas zaman Nabi SAW. Termasuklah orang putih sekarang ni, yang kita kata orang putih lah kan. Dengan negara-negara Eropah Barat yang moden hari ini, mereka juga adalah kaum Ajam, dan mereka ni yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Sebab apa Ajam? Ajam ni maknanya tak tahu. So bangsa yang Arab pada masa tu tak tahu sebab tak pernah jumpa. Ada sebab mereka tak boleh sampai ke tanah Arab. Salah satunya adalah disebabkan halangan tembok-tembok yang dibina oleh kerajaan Farsi pada waktu itu, agar mereka tak cross masuk menyeberangi ke selatan dunia pada waktu itu. Sebab tu mereka ni duduk di atas, dan mereka pun menamakan bangsa mereka ini sebagai Northmen, ataupun Northmen tu asalnya adalah orang utara lah. Okey, baik. Jabir dah sebut siapa punca hancur Iraq, min qibalil Ajam, ya, daripada bangsa Ajam. Sebab tu tuan-tuan tengok Iraq hancur di tangan siapa? Iraq hancur di tangan US. US ni bangsa apa sebenarnya? Okey, datang daripada Eropah juga. Datang daripada Eropah, daripada suku mana? Orang Rom asal ke? Bukan. Daripada suku yang menjajah Eropah juga, daripada suku kaum Viking dan juga Anglo-Saxon. Ini dia, bangsa yang langsung tak berperi kemanusiaan, terutamanya ke atas bangsa Arab. Sebab tu tuan-tuan tengok 22 buah negara Arab hancur ni, hancur di tangan siapa? Fikir logik tuan-tuan. Okey, insya-Allah azan dulu. Sebab azan kita sambung sedikit lagi. Wallahu a'lam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian, jadi Nabi dah jelaskan kepada kita bahawa kehancuran Iraq disebabkan oleh pihak berbangsa Ajam, pihak yang bangsanya Nabi tak ketahui, tak pernah jumpa pada waktu itu. Ya, bab bangsa Ajam ini tuan-tuan akan datang detailnya nanti dalam perbahasan berkaitan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, insya-Allah, ya. Baik, habis tentang Iraq dan realiti yang Nabi maksudkan telah pun atau sedang kita lihat berlaku di bumi Iraq pada hari ini. Summa qal yushiku ahlu syami alla yujba ilaihim dinarun wala mudyun. Kemudian Jabir menyatakan suatu hari nanti penduduk di bumi Syam juga akan terhalang daripada dinar dan mudyun. Mudyun ini sukatan metrik bagi perniagaan mereka pada waktu itu. Juga dengan isyarat Nabi nak bagi tahu penduduk Syam akan menerima nasib yang sama seperti mana penduduk Iraq kena. Ya, ekonomi mereka hancur, kehidupan mereka hancur. Dan sahabat tabi'in tanya kepada Jabir, qulna min aina dak, siapa punca perihal masalah itu, kejadian itu? Kata Nabi, qala min qibalir Rum, dia punca daripada bangsa Rom. Tuan-tuan, betul lah tuan-tuan yang ikut tentang Syria ni, dia macam ni. Kalau sebut Syam, main dia memang Syria. Sebab Syam, bila sebut Syam, walaupun Syam ni dia 4 buah negara lah. Jordan ni negara baru, dia diwujudkan British pecahkan tanah itu, tuan-tuan. Nama Jordan walaupun ada dalam hadis, Nabi dah sebut 1400 tahun word Urdun ni sebenarnya, kan. Dalam Arab disebut Urdun. Perasan tak tuan-tuan yang baru tengok Mission Impossible 6 kan, ada Urdun. Masa dia buka bom dekat airport tu kan, keluar word pertama Urdun. Dia okey, dia word baru tapi Nabi dah sebut 1400 tahun dahulu word itu dalam sebuah hadis. Tuan-tuan, Jordan baru, Palestin dah ada lama, tapi Palestin dia tak jadi pusat bagi wilayah Syam. Kalau dulu peniaga Quraisy tu pergi Mekah ke Syam, Syam tu at the end last dia nak pergi ke Damsyik. So, sebab tu bila kita sebut Syam, dia punya ibu dia kat mana pun adalah Syria lah. Damascus ataupun Dimashq, Damsyik itu adalah ibu kota utama dia. Okey, so tuan-tuan dah tengok dah hari ni apa yang berlaku di Syria. Nabi dah sebut melalui Jabir kata apa? Siapa punca? Rom. Min kibalir Rom. Siapa dia Rom? Saya dah sebut tadi. Rom adalah Eropah Timur. Dan Syria ni kalau kita tengok kehancuran dia adalah disebabkan oleh pihak mana? Rusia, yang masuk sejak 2015 melalui private military contract dia. Wagner lah yang isu dia baru-baru ni, yang dia cuba rampas kuasa Putin tu. Dia orang ni orang Eropah Timur, Rom Timur. Susur galur silsilah Rom datang daripada zaman Nabi SAW dulu. Itulah kerajaan dia pada hari ini. Dan dia masuk ke Syria dan dia menghancurkan. Dia orang ni lah, ya, antara yang menjadi penyebab, ya, kepada, yalah, walaupun mereka masuk ni sebab nak pertahankan Bashar, tetapi dengan penglibatan mereka menyebabkan isu di Syria ini masuk tahun yang ke-12 sehingga tahun ini tidak kunjung selesai, dan menjadikan beberapa wilayah di negara dia duduk dalam keadaan yang kita tak mampu fikir tahap orang kata nilai kemanusiaan yang ada pada tempat mereka waktu ini. Tuan-tuan, benda ni semua membenarkan apa yang Nabi SAW pernah sabdakan dahulu. Summa sakata Hunayyah. Kemudian Jabir diam seketika. Summa qal, lalu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir kata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir ummati khalifatun yahtil mala hatyan la ya'udduhu adadan. Nabi kata, akan adanya di akhir umatku nanti seorang khalifah Mahdi. Dalam hadis lain detail ia keturunan Nabi. Tuan-tuan, yahtil mala hatyan, dia ni mempunyai suatu, dia menghimpunkan khazanah bumi ini sebanyak-banyaknya.
Dia ni bukan maksud himpun masuk poket dia tak. Maksudnya kerajaan dia itu Allah anugerahkan satu khazanah bumi yang terlalu banyak, la ya'udduhu adadan, sehingga tidak mampu orang untuk membilang kekayaan dia. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi ada sebut zaman Mahdi menjadi khalifah, tuan-tuan, pemimpin umat Islam datang minta pertolongan, bantuan, investment ke yang kita boleh sifatkan hari ini investment ke, bailout ke dan sebagainya, tuan-tuan, dia hanya kata khus, ambillah, dia sebut. Dan Nabi juga sifatkan ia membahagikan harta secara sihah. Sihah ni apa, tuan-tuan? Sihah ni maksud dia saksama. Begitulah maksud dia, ya, pembahagian harta secara saksama sehingga ia terbahagi adil kepada seluruh umat manusia. Tidak akan berlaku satu situasi di mana yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Ini yang Nabi SAW sifatkan dalam satu hadis. Jadi hari ini, tuan-tuan, kita ceritakan muqaddimah sahaja kepada watak ini, ya, kerana ia merupakan salah satu daripada 4 watak utama dalam siri peristiwa-peristiwa besar akhir zaman ini, tuan-tuan. Jadi hadirin mati Allah sekalian, insya-Allah bulan hadapan Ogos, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kita akan baca beberapa hadis-hadis lain daripada Nabi yang menceritakan tentang berbahasan seorang keturunannya, seorang putera dari keturunannya yang akhirnya Allah akan berikan tampuk kekuasaan menguasai bangsa Arab, dan di tangannya itu, ya tuan-tuan, Allah beri kemenangan satu persatu umat Islam ke atas kuasa-kuasa besar yang lain. That's why watak ini dalam Old Testament disebut sebagai men of war ataupun masters of war. Ada watak ni, bukan tak ada, ya. Watak yang sentiasa menjadi mimpi ngeri jugalah kepada mereka. Tapi benda ni kalau saya nak detailkan, dia terlalu detail, dan tuan-tuan pun sebahagiannya baru datang, jadi kita tak boleh cerita kat sini, ya. Dia tak sesuai. Jadi insya-Allah kita cerita apa yang based on hadis lah, mudah untuk kita faham. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan saya detailkan beberapa hadis berkenaan dengan watak pemimpin akhir zaman dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan insya-Allah ketika Allah memberikan kita nafas untuk masih bernyawa dan menghirup udara ketika semua peristiwa ini berlaku, Allah meletakkan kecenderungan kita bersama-sama dengan pihak yang benar, pihak yang terselamat daripada fitnah besar, terutamanya di zaman fasa-fasa akhir manusia sebelum menjelang hari kiamat ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Mohon maaf daripada saya atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.